Salam sejahtera kepada Dr. Tan dan juga rakan-rakan. Saya Nurul Zuhairi binti Zulkifli akan membentangkan Neo-Confucianisme Korea pada dinasti Joseon. Berikut adalah kandungan pembentangan ini. Pertama, pengenalan iaitu sedikit tentang sejarah Neo-Confucianisme, kemudian Neo-Confucianisme dalam masyarakat Joseon, dan kita akan lihat pada tokoh terkenal Neo-Confucianisme dinasti Joseon dan diakhiri dengan sedikit kesimpulan. Pengenalan, Neo-Confucianisme adalah versi Confucianisme yang ditubuhkan pada zaman dinasti Song yang memberikan alternatif kepada Buddhisme dan Taoisme. Penjajahan Yuan di semenanjung Korea telah memperkenalkan ajaran Neo-Confucianisme Tushi kepada Korea. Diperkenalkan oleh Anyang semasa akhir dinasti Koryo. Selepas kejatuhan Koryo dan penubuhan dinasti Joseon oleh Yi Soge pada tahun 1392, Neo-Confucianisme dijadikan sebagai ideologi negara. Agama Buddha dan agama lainnya dianggap memberi pengaruh buruk kepada perkembangan Neo-Confucianisme. Oleh itu, agama Buddha dan juga agama yang lain dibatasi dan sedikit demi sedikit cuba dihapuskan. Neo-Confucianisme sangat menggalakkan pendidikan. Oleh itu, sejumlah sekolah Neo-Confucian, Sowon dan Hangul telah ditubuhkan menghasilkan ramai sarjana termasuk Zhou Guangzhou, Yi Huang dan Yi Yi.
Masyarakat Neo-Confucianisme Joseon. Neo-Confucianisme memainkan peranan penting dalam perkembangan masyarakat Korea hingga pertengahan abad ke-17. Masyarakat dinasti Joseon dibina berdasarkan model Neo-Confucianis, iaitu 3 prinsip asas dan 5 disiplin moral yang dipanggil Samgang Oryun. Samgang terdiri daripada Chung, iaitu kesetiaan kepada raja, Hyo, taat kepada ibu bapa, Yol, perbezaan antara lelaki dan wanita. Oryun pula terdiri daripada I, kebenaran dan keadilan, hubungan antara raja dan rakyat, Tin, kemesraan dan hubungan rapat antara ibu bapa dan anak-anak, Yol, perbezaan antara suami dan isteri, So, urutan antara senior dan junior, tua dan muda, Shin, kepercayaan antara rakan. Ini menunjukkan bahawa masyarakat Korea sangat mengutamakan hierarki antara kelas, orang tua dan muda, menekankan nilai keluarga, menjaga ketertiban dan keharmonian, serta status sosial wanita yang lebih rendah.
Kelas sosial masyarakat Joseon terdiri daripada 4 lapisan. Kelas teratas di bawah raja ialah Yang Ban, iaitu golongan pemerintah dan penerima hak istimewa. Bangsawan elit ini adalah secara turun-temurun dan memegang sebahagian besar kekayaan hamba dan juga tanah. Di bawah Yang Man, iaitu orang pertengahan atau disebut Chong-in. Chong-in walaupun jumlahnya kecil, mereka ini adalah penting. Mereka terdiri daripada jurubahasa, ahli astronomi, akauntan, pemuzik, termasuk juga pegawai pejabat kecil wilayah. Anak-anak Yang Man yang dilahirkan oleh gundik atau wanita daripada golongan kebanyakan termasuk dalam golongan Jongin. Di bawah Jongin adalah orang kebanyakan atau dipanggil Sangmin. 80% masyarakat Joseon terdiri daripada Sangmin. Mereka bebas merdeka tetapi wajib membayar cukai, berkhidmat dalam tentera dan melakukan kerja buruh paksa. Antara golongan ini ialah petani, nelayan, tukang dan pedagang, tetapi bagi Yang Man, pedagang adalah golongan yang lebih rendah daripada Sangmin. Kelas yang paling bawah sekali ialah Chonmin ataupun golongan hamba. Keluarga dan perkahwinan. Korea mempunyai sistem puak atau klan. Setiap orang Korea tergolong dalam Bongguan,
yang dapat mengesan keturunan kembali kepada bapa pengasas puak tersebut. Puak yang berbeza mungkin mempunyai nama keluarga tertentu yang dibezakan oleh bandar atau bandar pengasas. Sebagai contoh, Kim Hye Kim dan Yeongju Kim. Pada zaman Koryo, perkahwinan antara anggota puak yang sama adalah dibenarkan. Tetapi pada zaman Joseon, perkahwinan dalam puak yang sama adalah dilarang. Ini kerana amalan Konfusianisme dalam kehidupan seharian yang mementingkan keturunan. Ritual perkahwinan dan kehidupan berkahwin adalah mengikut ajaran Jushi, iaitu Juja Karen. Tetapi beberapa adat telah diubah mengikut tradisi Korea. Sebagai contoh, menurut adat Konfusianisme, upacara perkahwinan diadakan di rumah ayah pengantin lelaki. Namun di Korea berlaku sebaliknya. Sebagai kompromi, sebahagian dari upacara diadakan di rumah pengantin perempuan dan setelah itu mereka akan pergi ke rumah pengantin lelaki. Pada zaman Koryo, pengantin baru akan menetap di rumah pengantin perempuan. Tetapi, dengan adaptasi Konfusianisme, perkara itu berubah. Isteri harus berpindah mengikut suami. Keluarga Korea juga sangat obses dengan anak lelaki kerana penerapan Konfusianisme. Dengan penerapan Neo-Confucianisme, banyak perubahan yang berlaku tentang kedudukan wanita. Pada zaman Koryo, wanita masih bebas. Masuk separuh abad kedua Joseon, kedudukan wanita menurun dengan drastik. Kehidupan mereka terikat dengan aturan Neo-Confucianisme tetapi lebih ketat berbanding amalannya di China. Wanita harus mematuhi ajaran Konfusianisme Samgyeongjido, iaitu sebagai anak perlu taat kepada bapa, setelah berkahwin taat kepada suami, dan ketika sudah tua selepas kematian suami, taat kepada anak lelaki. Wanita tidak dibenarkan keluar dari rumah. Jika perlu, mereka akan dibawa menaiki tandu yang dipanggil gama atau menutup diri mereka menggunakan segechima seperti dalam gambar. Wanita pada zaman itu tidak berpendidikan. Walaupun setelah Hangul dicipta dan tahap literasi meningkat, hanya 4% wanita yang boleh membaca dan menulis. Mereka tidak dibenarkan mempelajari Hanja. Tidak boleh menyertai ijazah iaitu ritual penghormatan nenek moyang dan hilang kelayakan untuk mewarisi harta kerana mengahwinkan anak perempuan memerlukan wang hantaran yang mahal. Menurut ajaran Konfusianisme, wanita harus mematuhi mertua mereka setelah berkahwin. Oleh itu, keluarga kandung mereka merasakan tidak perlu bagi mereka untuk mewarisi harta. Anak perempuan yang sudah berkahwin dilabel sebagai surgawein, bermaksud orang yang meninggalkan keluarga dan menjadi orang asing. Tokoh Neo-Confucianisme Korea. Yang pertama ialah Lee Hwang, nama penanya ialah Tae. Tae adalah pemikir Korea pertama yang mencapai penguasaan klasik Cina dan juga keseluruhan tradisi Neo-Confucian terutama pemikiran Jushi. Memasuki Kesungguhan pada tahun 1523 dan lulus ujian untuk menjadi pegawai, tetapi beliau masuk semula pada usia 33 tahun dan bersosial dengan sarjana Kim In-Hu. Beliau kemudiannya lulus ujian perkhidmatan awam dengan kepujian tertinggi pada tahun 1534 dan meneruskan usaha keilmuannya sambil bekerja untuk pemerintah. Namun, Lee Hwang merasakan kurang menikmati jawatannya sebagai pegawai pemerintah. Oleh itu, beliau meletakkan jawatan dan pulang ke kampung halaman dan mengajar ajaran Neo-Confucianisme kepada anak-anak muridnya yang lain. Antara penulisan beliau yang paling terkenal adalah Song Hak Shipto, The 10 Diagrams of Sage Learning, yang ditulis untuk Raja Seonjo pada tahun 1568, iaitu 2 tahun sebelum beliau meninggal dunia dan telah menjadi salah satu klasik tradisi Neo-Confucian Korea.
Tokoh kedua ialah Yi Yi, nama perdananya Yulgok. Yulgok merupakan anak kepada Chin Saendang, iaitu seorang artis, penulis dan penyair terkenal Korea. Beliau lulus ujian sastera perkhidmatan awam pada tahun 1964 dan menjadi pegawai pemerintah. Tidak seperti Yu Hang yang kurang berminat menjadi pegawai politik, Yi menjadi pegawai yang aktif, berpendapat bahawa ia sangat penting untuk menerapkan nilai dan prinsip Confucian dalam pentadbiran kerajaan. Beliau menekankan pembelajaran kebijaksanaan dan pemupukan diri sebagai asas pentadbiran yang betul. Beliau banyak menulis tentang pentadbiran politik seperti Questions and Answers at East Lake, Tong Ho Mundap, iaitu 11 artikel mengenai reformasi politik. Sebagai penutup, dapat kita lihat Neo-Confucianisme banyak mempengaruhi perkembangan dinasti Joseon sejak awal penubuhan sehingga ke pertengahannya. Perubahan diterapkan mengikut prinsip Neo-Confucianisme yang memberikan perbezaan Joseon dengan dinasti-dinasti sebelum ini. Prinsip ini sedikit sebanyak telah membentuk masyarakat Korea pada masa kini juga, namun sudah semakin berubah mengikut peredaran zaman. Sekian, terima kasih.